Berjumpa kembali untuk penggal yang kedua. Kita akan teruskan dengan PDPR. Apa nak buat kan? Sebab kita akan terus dalam PDPR sehingga Julai nanti. So untuk tanpa membuang masa, cikgu akan terus dengan bab 8, unsur dan bahan. Dan sebenarnya kita sudah mula belajar yang ini sebelum cuti hari tu. Cikgu ada buat satu video tajuk 8.1 iaitu asas jirim. Sebagai ulangan ni cikgu ulang semula Jirim yang wujud dalam muka bumi ni dalam kehidupan kita ni boleh dibahagikan kepada berapa? 3 bahan. Itu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Dan untuk mengetahui secara mendalam untuk setiap jenis bahan, contohnya di sini kita lihat dulu nota berkaitan dengan atom, bahan atom. Bahan atom kalau lihat kepada takrifan dia atom ialah zarah yang paling kecil dalam semua bahan atau benda yang wujud di muka bumi, yang kita katakan sebagai unsur. Jadi atom ni ialah unit paling asas lah untuk sesuatu unsur atau bahan. Sementara untuk molekul, bahan molekul adalah gabungan dua ataupun lebih atom secara kimia. Awak tahu atom benda yang paling kecil atau unsur paling kecil, dan pergabungan antara dua atau lebih bahan itu haruslah secara kimia. Jadi molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom atau yang sama atau berbeza. Itu contohnya oksigen kan. Kalau oksigen unsur, tapi kalau bila oksigen bergabung dengan oksigen, selalunya kita akan sebut gas oksigen O2 kan. Jadi itu adalah molekul. Oksigen bergabung dengan oksigen. Begitu juga dengan air. Kita ada air merupakan contoh bahan molekul di mana hidrogen berpadu dengan oksigen dan dia membentuk bahan molekul dalam satu-satu bahan. Kemudian untuk pula ialah bahan itu adalah terdiri daripada zarah-zarah yang bercas, zarah yang bercas. Kemudian yang bercas positif atau bercas negatif, dan kedua-dua cas ini bila bergabung dia akan membentuk bahan ion. Dan cas ini terbentuk pun akibat daripada sama ada atom, satu-satu atom itu menerima atau menerima elektron daripada atom yang lain. Apakah dia bahan atom? Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja, dan semua unsur logam atau gas nadir terdiri daripada atom. Jadi atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan sebab dia gas. Jadi setiap atom itu akan jarang-jarang antara satu sama lain. Tetapi kalau kita lihat kepada aurum atau emas ini, maka kalau kita melihat kepada susunan atom, ia terdiri daripada atom-atom yang tersusun rapat, teratur dan berlapis-lapis. Sementara kalau awak lihat kepada struktur bagi gas nadir kita ada helium dan kita ada gas neon kan. Oleh kerana molekul-molekulnya adalah jarang-jarang antara satu sama lain dan tidak teratur Jadi ini adalah sifat bagi gas, ini adalah sifat bagi atom. Tapi kedua-duanya disebut sebagai bahan atom. Dan apakah dia atom? Atom kalau kita lihat kepada struktur dia terdiri daripada nukleusnya. Yang bulat ni nukleus, kemudian dikelilingi oleh elektron yang sentiasa bergerak mengelilinginya, dan di dalam nukleusnya terdiri pada neutron dan proton untuk semua jenis atom. Contoh tadi kita sebut atom emas. So dalam atom emas tu yang terdiri daripada nukleus, daripada elektron, dan nukleus itu terdiri pada dua subatom ataupun zarah-zarah kecil yang kita panggil sebagai neutron dan juga proton. Proton membawa cas positif, neutron tidak ada cas, sementara elektron yang sentiasa bergerak mengelilingi satu-satu atom itu mempunyai cas negatif. Okey, untuk bahan molekul, contoh yang paling biasa ialah air. Air, kalau cikgu tanya awak, apakah molekul air? Air ni selalu awak kan sebut H2O. H2O tu adalah simbol atau struktur kimia bagi air. Okey, jadi bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia, sama ada atom yang sama atau berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Contohnya hidrogen bahan bukan logam, sulfur bukan logam, begitu juga dengan bahan-bahan seperti hidrogen bukan logam. Jadi mereka selalunya wujud dalam bentuk
molekul, sebatian molekul. Kemudian nota yang seterusnya, kalau kita lihat tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Kemudian itu adalah untuk bahan molekul. Dan kita ada contoh bahan molekul. Okey, oksigen. Oksigen selalunya kalau kita sebut gas, oksigen gas cikgu akan tulis O2 kan, sebab satu oksigen gas, molekul gas tu dua oksigen. Ini adalah gas oksigen. So ini adalah molekul oksigen dalam bentuk gas. Kemudian bagaimana pula dengan air? Awak perhatikan di sini ada berapa jenis atom? Dua hidrogen, satu oksigen. Jadi yang besar ni oksigen, yang kecil tu hidrogen bergabung secara kimia untuk membentuk molekul air. Jadi tulang laut adalah molekul. Kemudian kalau kita ada bahan, contohnya orang yang menyelam ni, dia menyelam akan membawa tank kan, membawa tank oksigen. Dia menyelam dalam air. Okey. Kemudian bahan ion. Bahan ion yang paling biasa dalam hidup kita ni adalah apa dia? Ion natrium dan ion klorida. Di sini awak nampak ion yang bercas positif dan juga ion yang bercas negatif ni, mereka akan bergabung membentuk satu sebatian yang dipanggil sebatian ion. Nama sebatian itu adalah natrium klorida. Tu garam biasa tu, garam yang kita guna untuk masak Okey, jadi ia terbentuk daripada cas positif, cas negatif yang terdiri daripada apa? Di mana yang positif tu natrium, logam. So logam ini akan hilang elektron, dia akan bercas positif, yang berwarna hijau ni. Sementara untuk bahan bukan logam iaitu klorin, dia akan menerima elektron daripada atom lain dan dia akan bercas negatif, dan apabila bergabung dia akan membentuk natrium klorida iaitu garam biasa. Kemudian kita lihat pula tajuk kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Ada setengah unsur ni dia boleh wujud dalam lebih daripada satu bentuk. Contohnya kita ada unsur ferrum. Ferrum ni besi kan. Kalau kita katakan guna logam besi seperti tukul, kita buat tukul pisau. Kalau kita tanya dia dalam bentuk pepejal. So bila ferrum dalam bentuk pepejal, maka ia akan tersusun rapat, dia punya susunan tu kan. Sebab dia adalah ferrum atau besi. Tapi jika besi ini dibiarkan semalaman atau ada pula unsur pengaratan yang lain, maka berlakulah perubahan kepada besi. Besi itu akan bercas. Tadi ini atom kan tak ada cas. Yang ini dia bercas positif sebab dia sudah kehilangan elektron, dan ada pula oksigen yang ada di udara ini yang bercas negatif akan menyebabkan terbentuknya sebatian karat. Jadi karat tu sebenarnya sudah menjadi ferrum oksida, iaitu ferrum bercas positif bergabung dengan oksigen yang disebut oksida bercas negatif, maka ia membentuk bahan ion. So kalau cikgu tanya awak, unsur ferrum boleh wujud dalam berapa bentuk? Dua. Satu ialah dalam bentuk unsur, satu lagi ialah dalam bentuk bahan sebatian ion. Okey, selain pada besi, ada lagi contoh unsur yang boleh wujud dalam berbagai bentuk. Okay, hidrogen boleh wujud dalam dua bentuk. Kalau perhatikan di sini, hidrogen ini ialah bercas apa? Bercas positif. Cikgu besarkan. Okay, bila dia bercas positif, bermaksud hidrogen ini hilang elektron. Sebab itu dia bercas positif. Tetapi pada masa yang sama, ada unsur atau ion yang bercas negatif yang bergabung dengan hidrogen untuk membentuk sebatian ion. Jadi sebenarnya ialah kalau dia dalam air limau ni, sebenarnya kita panggil dia asid ascorbic kan. Jadi hidrogen yang bercas positif akan bergabung dengan bahan-bahan lain untuk membentuk sebatian ion apabila dia bercas positif. Tetapi begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen ni kalau dia dalam bentuk gas, berapa atom yang membentuk satu molekul hidrogen? Dua kan? H2. Jadi kita akan sebut dia sebagai gas hidrogen ataupun sebagai bahan apa dia? Sebagai bahan molekul. So cikgu ulang balik, hidrogen boleh wujud dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk sebatian atau bahan ion, ataupun dia boleh wujud dalam bentuk bahan molekul. Ini bahan ion sebab dia ada cas. Di sini hidrogen membentuk berpadu dengan hidrogen yang lain membentuk gas hidrogen bahan molekul.